Dan pastinya kita sekarang ni dalam bulan Ramadan, semua pun bekerja untuk menyediakan persiapan menjelang Syawal nanti. Tak kurang juga untuk menyediakan juadah-juadah pada berbuka nanti. Apa pun, saya kira ini berita-berita yang nak kita sampaikan untuk mungkin peringatan kepada kita semualah yang menyambut Hari Raya Aidilfitri. Yang tak menyambut pun pastinya akan menggunakan peluang ini untuk balik kampung kerana PLAS menjangkakan trafik ketika Aidilfitri meningkat hingga 2 juta kenderaan sehari, dan itu telah pun dinyatakan oleh PLAS yang mengatakan bahawa PLAS menjangkakan keadaan trafik itu akan sedikit sesak meningkat, dan pengarah urusan PLAS berkata peningkatan daripada kadar 1.6 juta sehari pada ketika ini dijangka berlaku pada hari-hari puncak bermula 29 April hingga 9 Mei. Dan oleh itu, PLAS menyarankan agar orang ramai membuat perancangan awal dan pulang ke kampung lebih awal. Susah tu juga tu, dapat cuti awal ke tidak kan? Tapi apa pun, kenapa sesak ni disebabkan saya kira sebab waktu cuti yang lebih kurang sama lah semua orang kan. Semua orang takkanlah nak dapat cuti 2 minggu lebih awal. Ada yang saya kira kebanyakan daripada kita akan dapat cuti lebih kurang sama. Saya kira raya 3 hari bulan, mungkin 1 hari bulan tu ramai yang sudah boleh bercuti dan pulang ke kampung. Betul. Saya rasa untuk tahun ni mungkin kita ada jarak masa yang lama sedikitlah sebelum kita nak ke Hari Raya Aidilfitri itu yang dijangka jatuh pada hari Selasa. Jadi saya kira pada hari Jumaat sebelum itu mungkin ramai orang sudah berpusu-pusu untuk balik ke kampung halaman, diikuti dengan hari Sabtu, hari Ahad. So saya rasa hari Isnin tu dah kurang sedikitlah kenderaan sebabkan ada batch yang pertama yang sejak daripada Jumaat lagi dah balik. Cumanya kalau kita nak bercakap mengenai kalau kita nak balik ke kampung ni, sebenarnya PLAS sendiri telah pun menyediakan satu jadual, iaitu jadual cadangan waktu perjalanan ataupun TTA. Ini setiap kali musim perayaan memang PLAS akan siapkan jadual ini. Kalau mereka yang ingin menuju ke utara tanah air ataupun mereka yang ingin menuju ke Perlis sebagai contohnya, mereka ini digalakkan untuk bergerak lebih awal daripada mereka yang hendak ke Kedah, Penang ataupun di Perak. Dan diikuti dengan Kedah selepas itu. Dan ini sebenarnya adalah untuk kita pastikan jumlah kenderaan dalam satu masa itu dapat dikurangkan. Kadang kita tak mahulah journey kita ni balik ke kampung ni, kadang-kadang walaupun ada pergi ke Perlis, sepatutnya Perlis dalam 5 ke 6 jam, ada yang sampai 12 jam. Jadi kita tak mahu perkara ini, ikutlah segala panduan dan juga ikutlah segala jadual cadangan waktu perjalanan yang telah pun diselaraskan sendiri oleh pihak PLAS itu sendiri. Dan begitu juga kalau kita lihat sebelum ni ada berita mengatakan kalau itu melibatkan kepada PLAS lah, Lebuh Raya Utara Selatan ni, tapi bagi mereka yang nak pulang ke Pantai Timur sebagai contohnya pun juga dijangka sesak. Dengan beberapa tol keluar daripada ibu kota sendiri akan mengalami kesesakan. Namun ada juga panduan-panduan ataupun jadual cadangan yang telah pun ditetapkan oleh lebuh raya yang tertentu. Katanya masuk ke Kelantan 2 juta kenderaan nanti, Gigi. Betul tu. Tapi dalam masa yang sama juga banyak saya kira cara untuk kita elakkan kesesakan ini kalau kita dapat merancang lebih awal lah, Fizi. Tapi apa pun saya dengar-dengar dah nak buat ECRL dekat Kelantan, tak tahulah bila siap, dan kita harapkan cepatlah siap kerana kesesakan lalu lintas ni semakin menjadi-jadi. Hari tu yang masa PRN Johor tu sepatutnya balik ke Johor 3 jam lebih sampai 5 jam. Tapi apa pun kita harapkan dari masa ke semasa di masa hadapan kita dapat memperbaiki sistem lalu lintas kita dan juga pengangkutan awam di dalam negara kita. Bercakap mengenai perkara itu juga, saya nak bercakap mengenai satu lagi laluan, ini bukan lebuh raya.